guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So kalau minggu lalu YB Azalina kantoikan ahli parlimen Kota Baru daripada Parti PAS ini. Hari ini sahabat semua dalam sesi sidang media pula dalam sesi Dewan Rakyat bersidang ini, beliau cuba ya untuk menegakkan benang yang basah, itu pandangan saya lah ya. Jadi dia cuba juga untuk menyalahkan YB Azalina karena kononnya cuba mengelirukan dewan ya apabila beliau dikantoikan, campur tangan dan sebagainya. Itu antara yang dinyatakan oleh YB Azalina ketika dalam sesi penggulungan ya pada minggu lalu. Jadi hari ini sekali lagi ya ahli parlimen Kota Baru ini cuba ya membuat penjelasan. Kononnya Azalina mengelirukan dewan dan sebagainya. Jadi apa yang pada pandangan saya apa yang terbaik di sini adalah speaker kena mendengar kedua-dua belah pihak. Ya, kalau sebentar tadi ya siapa ini ahli parlimen Kota Baru daripada Parti PAS ini membuat dakwaan seperti itu, YB Azalina juga berhak ya untuk memberikan penjelasan beliau kepada pertuduhan ataupun kenyataan terkini ya daripada si Kota Baru ini. Jadi sahabat semua, apa yang berlaku ya menarik untuk saya bawakan bersama dengan Anda ya, bagaimana MP Kota Baru ini pada pandangan saya seakan-akan cuba untuk mempertahankan benang yang basah. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama untuk melihat dan menonton video ini. Ya, Kota Baru. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua. Saya ingin merujuk kepada Peraturan Mesyuarat 36/12. Okey. Yang berbunyi mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan bagi kesalahan itu. Saya. Yang Berhormat Tan Sri, untuk memudahkan pembentangan saya ini, saya mohon untuk memberikan dokumen rujukan ini kepada Yang Berhormat sendiri. Baik. Boleh saya minta? Silakan. Exhibit 1. Okey. Yang Berhormat Tan Sri, saya ingin merujuk kepada handset Dewan Yang Mulia ini pada 6 November tahun 2024, iaitu hari Rabu yang lepas, iaitu semasa Yang Berhormat Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi menggulung perbahasan Belanjawan 2025, dan saya telah mengambil bahagian di dalam perbahasan tersebut dengan mencelah penggulungan tersebut. Saya ingin merujuk kepada handset bermula di muka surat 42 yang saya tandakan. I highlight the page. Saya mohon izin untuk membacanya. Dikatakan, ini ucapan saya, ya, dikatakan ada addendum yang menyatakan bahawa pengampunan itu melibatkan satu tahanan alternatif, iaitu tahanan di dalam rumah. Sekarang ini isu ini saya nak bertanya kepada Menteri, inilah masanya. Adakah addendum ini wujud sebagaimana disebut dalam affidavit yang Amat Berhormat Bagan Datuk dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang yang dimasukkan dalam mahkamah. Itu muka surat 42. Yang menjadi isu yang saya nak bangkitkan pada muka surat selepas itu Yang Berhormat, muka surat 43. Kota Baru. Yang Berhormat, saya membaca. Sekejap, Yang Berhormat. Yang Berhormat tadi sebut Yang Berhormat adalah menteri yang bertanggungjawab kepada Attorney General's Chambers, AGC. Attorney General, Peguam Negara adalah salah seorang ahli dalam lembaga pengampunan. Takkanlah Yang Berhormat tak dapatkan maklumat daripada AG mengenai isu addendum ini. Jawapan Menteri. Saya agak keliru ya Yang Berhormat. Yang Berhormat dulu pun Menteri Undang-Undang. Adakah Yang Berhormat mengatakan bahawa Peguam Negara lapor kepada Yang Berhormat? Is that what you making assumption? Saya menjawab, ya, kita boleh mendapatkan maklumat daripada Peguam Negara. Okey. Seterusnya, Menteri. Tak, saya minta maaf ya Yang Berhormat. Dalam Kerajaan Madani, saya Menteri yang bertanggungjawab undang-undang. Saya tidak terlibat dalam pelantikan Peguam Negara. Saya tidak terlibat melibat diri melihat fail dalam Peguam Negara. Dan saya juga tidak terlibat dalam lembaga pengampunan.
Kemudian saya menyebut Yang Berhormat itu tak habis, dia sambung lagi. Ya, ini yang penting yang saya nak highlightkan. Kata Menteri, sebab Menteri bertanggungjawab Sekretariat dalam kes yang di-Pertuan Agong adalah Menteri Wilayah. Yang Berhormat sebagai mantan Menteri Undang-Undang dalam kerajaan sudah tentu Yang Berhormat lebih berakal daripada saya. Itu kata Menteri. Yang Berhormat, saya ingin menyatakan bahawa the last part, bahagian terakhir yang saya bacakan itu adalah satu kenyataan yang amat tidak berfakta dan mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. Yang mana itu maksudnya? Yang maksudnya ialah Menteri bertanggungjawab Sekretariat dalam kes yang di-Pertuan Agong, itu kes pengampunan ini adalah Menteri Wilayah. Sudah last para tu. Ya, last para tu. Saya rasa umum mengetahui, saya juga angkat kepada Yang Berhormat, satu kenyataan media, Lembaga Pengampunan bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya kali ke-61 bertarikh 2 Februari 2024, Jumaat. Yang mana kandungan ni saya tak nak baca, yang nak bacanya bahagian bawah. Kenyataan ini dikeluarkan oleh Urustia Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, iaitu Kementerian Yang Berhormat Menteri Undang-Undang sendiri. Jadi bagi saya, Yang Berhormat Menteri Undang-Undang telah mengelirukan Dewan. She misled the House. Dan ini adalah satu contempt, satu penghinaan kepada majlis. Saya sebagaimana Yang Berhormat Air Hitam baru-baru ini membangkitkan mengenai Menteri Ekonomi. Kalau mengikut 36.12, kita boleh hadapkan orang yang mengeluarkan kenyataan ini ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Dewan. Saya tidak berhasrat untuk itu. Tapi memadailah. Ini melibatkan integriti saya. Dia kata saya tak tahu, bekas Menteri Undang-Undang tak tahu. Walaupun dia kata saya lebih berakal daripada dia. Jadi saya nak Dewan ini menetapkan bahawa Yang Berhormat Menteri untuk menjaga integriti dia dan juga integriti Dewan, sekurang-kurangnya menjelaskan perkara yang sama. Bahawa Sekretariat kepada Lembaga Pengampunan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya adalah bahagian Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, bukan Kementerian Wilayah Persekutuan ataupun Menteri Wilayah Persekutuan. Jadi saya submit perkara ini untuk pertimbangan Yang Berhormat untuk dibuat ruling dan juga apa yang sepatutnya dibuat. Terima kasih. Terima kasih, Ketua Baru. Seperti yang telah pun saya minta kepada Air Hitam, dan Air Hitam telah pun menunaikan janji beliau untuk menulis kepada saya dan telah pun tulis dan saya telah terima. Begitulah juga saya nasihatkan kepada Ketua Baru, oleh kerana affidavit RP tak cukup. Jadi Ketua Baru saya pohon tulis kepada saya, kodekan apa yang Ketua Baru nak kod dengan juga mementionkan apa yang hasrat Ketua Baru dalam usul tersebut dan saya akan proses dari situ. Boleh Ketua Baru? Yang Berhormat. Boleh lah. Terima kasih. Yang Berhormat. Ya, boleh. Lanjutan daripada fatwa Yang Berhormat Speaker. Fatwa pujangga hari ini ya. Ya. Dah duduk dengan PAS lama ni. Duduk dengan PAS okey tapi jangan makan banyak. Saya gemuk ni kerana dulu makan banyak. Ya. Yang Berhormat, 3612 merupakan peraturan masyurat yang serius. Ia kena simply angkat orang dan rujuk ke hak dan kebebasan. Lazimnya Parlimen sesi yang lalu Yang Berhormat, dalam keadaan-keadaan seperti yang diluahkan oleh Yang Berhormat Kota Baru dan juga Yang Berhormat Air Hitam, Speaker mempunyai kuasa untuk meminta menteri untuk memberi penjelasan di Dewan ini. Rather than kita file komplain, bertulis dan sebagainya. Jika diangkat dan dimaklumkan kepada Dewan bahawa terdapat percanggahan dari segi kenyataan dan jawapan menteri, Speaker boleh memanggil menteri dan membuat penjelasan di dalam Dewan ini. Itu merupakan tindakan yang lebih akrab, lebih pendek prosesnya untuk dilakukan oleh Speaker. Saya mohon agar yang itu dilihat oleh Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Precisely, Berulan. Terima kasih mentor saya juga. Oleh kerana saya tidak punya fakta yang cukup dan saya kena tengok fakta apa, dan insyaAllah tindakan-tindakan susulan itu seperti yang disebut oleh Air Hitam dalam permintaan beliau juga tidak berhajat dan sebagainya lah.
Tapi namun begitu, saya kena tengok fakta dan I will advise the ministers accordingly. Sama ada they come here to clarify ataupun dia menulis dan saya akan membaca apa yang dia maksudkan. Boleh Alright. Thank you very much. Baik. Untuk Speaker, Tuan Speaker, saya juga ada 3612, boleh? Ya, isu yang sama atau isu yang lain? Lain. Isu lain. Dah masuk ke belum usul tu? Ini pasal pembentangan yang berhormat Menhan baru ni. Okey. Boleh? Okey. Saya kalau yang berhormat belum masuk usul lagi, saya ingat elok masuk usul lah. Sebab akan ada 3-4 orang yang dah masuk usul, saya reject. Tak, saya nak bangkitkan sikit, nak minta panduan daripada Tuan Speaker. Okey. Boleh? Terima kasih banyak. Saya ingin membangkitkan mengenai peraturan mesyuarat perkara 3612. Pada 7 November, Khamis lalu, sewaktu Yang Berhormat Kota Tinggi menggulung perbahasan bajet Kementerian Pertahanan peringkat dasar di mana saya tiada dalam Dewan. Ketika itu, beliau telah menyebut mengenai persoalan yang saya bangkitkan ketika sesi perbahasan sebelum itu dengan niat mengelirukan Dewan apabila menyatakan bahawa ketika saya menjawat jawatan sebagai Timbalan Menteri Pertahanan, saya patut tahu ke atas jawapan terhadap persoalan saya sendiri. Perkara yang saya soal ketika sesi perbahasan bajet MINDEF peringkat dasar adalah mengenai berkenaan rasional keputusan MINDEF memilih syarikat Aero 3 Defence and Services Sdn Bhd bagi kontrak sewaan 4 helikopter jenis Black Hawk bernilai 187 juta untuk kegunaan Tentera Darat Malaysia. Yang Berhormat Kota Tinggi sewaktu menyentuh persoalan yang saya utarakan di dalam ucapan penggulungan beliau dengan sengaja melirukan Dewan apabila menyatakan bahawa saya patut tahu akan jawapan terhadap soalan saya sendiri kerana saya adalah Timbalan Menteri Pertahanan ketika itu. Boleh rujuk handset Parlimen di mana Yang Berhormat Kota Tinggi menyebut bahawa kontrak pembekalan helikopter Black Hawk telah diiklankan pada 15 Julai hingga 11 Ogos 2022 dan dibentang dalam Lembaga Perolehan pada Oktober 2022. Justru saya boleh menjawab sendiri soalan yang saya utarakan di Dewan Yang Mulia ini berkenaan anugerah kontrak sewaan helikopter Black Hawk kepada syarikat Aero 3 Defence dan Services Sdn Bhd. Sedangkan pada hakikatnya, kontrak sewaan helikopter Black Hawk ini dianugerahkan secara rasmi kepada syarikat Aero 3 Defence dan Services Sdn Bhd. Yang Berhormat dah masuk detail. Ya. Saya ginilah cadangnya. Oleh kerana ianya melibatkan kod dan angkut maruah Yang Berhormat. Jadi saya cadangkan Yang Berhormat tulis kepada saya dan saya akan buat keputusan kepada Saya tak adalah niat, saya lebih macam hitam jugalah. Betul. Saya tak ada niat nak bawa jantung ke hak kebebasan. Saya cuma jadi, nak Yang Berhormat tulislah apakah niat Yang Berhormat itu tulis dalam surat supaya saya lebih faham. Ya, saya nak Yang Berhormat Kota Tinggi mengakui kesilapan. Itu saja. Tak apa, tulis dulu buat surat saya. Terima kasih. Baik. Kita teruskan dengan penggulungan. Silakan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul DR45 2024 Raundan Perbekalan 2025 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa Jadi itu dia sahabat semua antara beberapa isu yang dinyatakan oleh ahli parlimen daripada Kota Baru ini ya, terus disokong juga oleh hero Melaya dari Sabah yang sentiasa memberikan sokongan kepada Parti PAS. Seperti mana yang kita tahu, rakyat Sabah memang menolak PAS ini, tapi inilah hero yang sentiasa mempertahankan PAS, sahabat-sahabat semua. Mungkin tiba masanya untuk rakyat Sabah menolak ahli parlimen beluran ini. Itu pandangan saya lah. Jadi bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya anda memberikan sebarang komen pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.